Selamat sejahtera kepada semua. Subjek ini ialah Principle of Economy dari Grup M iaitu kumpulan 7. Kumpulan kita akan menerangkan ekspor kayu balat di Malaysia sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19. Ahli kumpulan kita terdiri daripada 5 orang iaitu Khoo Shu Yuan, Kok Lee Yi, Gan Yu Jie, Loh Yu Mei dan Chan Yi Chin. Nama saya Gan Yu Jie dan nombor matris saya ialah 292313. Saya akan membentangkan pengenalan terhadap ekspor keluaran kayu Malaysia. Ekspor didefinisikan sebagai penghantaran barang atau perkhidmatan ke luar negeri untuk tujuan perdagangan. Ekspor X juga merupakan kegiatan menjual barang dan perkhidmatan ke luar negara. Secara umumnya, pengeksportan dilihat sebagai salah satu alat pertumbuhan ekonomi dan daya saing antara bangsa sesebuah negara. Selain itu, perdagangan antarabangsa adalah interaksi antara negara dan penduduk jual beli barang dan perkhidmatan melalui kegiatan ekspor dan import. Tujuan perdagangan antarabangsa adalah untuk meningkatkan KDNK keluaran dalam negara kasar atau jumlah nilai pengeluaran barang dan perkhidmatan di sesebuah negara. Malaysia juga merupakan salah satu negara yang menjalankan perdagangan antarabangsa iaitu melalui ekspor. Oleh itu, ekspor merupakan elemen yang penting dalam perdagangan antarabangsa. Melalui kajian ini, kita akan menganalisis ekspor keluaran kayu Malaysia sebelum COVID-19 dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan ekspor keluaran kayu Malaysia selepas COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 telah membawa kebanyakan perubahan kepada ekonomi negara kita walaupun negara lain. Oleh itu, kajian ini kita dapat menganalisis nilai perubahan ekspor keluaran kayu dan peratus perubahan ekspor keluaran kayu dari Malaysia antara sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19. Selain daripada itu, kajian ini juga akan menerangkan kesan COVID-19 dan faktor peningkatan ekspor kayu balat terhadap ekspor keluaran kayu Malaysia. Nama saya Chan Yi Chin dan nombor matrik ialah 292358. Saya akan menerangkan arah aliran ekspor keluaran kayu sebelum COVID-19 dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Graf ini menunjukkan arah aliran ekspor keluaran kayu Malaysia dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Graf bar mewakili jumlah ekspor keluaran kayu, manakala graf garis mewakili perubahan jumlah ekspor keluaran kayu. Dari graf ini, kita dapat mengetahui jumlah ekspor keluaran kayu menunjukkan penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Manakala perubahan jumlah ekspor keluaran kayu menunjukkan trend tidak konsisten iaitu menurun dan meningkat semula dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jumlah ekspor keluaran kayu menunjukkan penurunan iaitu 16,369 juta pada tahun 2017 menurun kepada 15,944 juta pada tahun 2018. Perubahan jumlah ekspor keluaran kayu dari tahun 2017 hingga tahun 2018 menunjukkan penurunan adalah sebanyak 425 juta. Jumlah ekspor keluaran kayu menunjukkan penurunan yang berterusan iaitu sebanyak 15,944 juta pada tahun 2018 menurun kepada 15,777 juta pada tahun 2019. Perubahan jumlah ekspor keluaran kayu menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 167 juta pada tahun 2019. Graf yang seterusnya menunjukkan peratus perubahan keluaran ekspor kayu Malaysia dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Peratus perubahan ekspor keluaran kayu menunjukkan penurunan iaitu dari 4,39% pada tahun 2017 menurun kepada negatif 2,6% pada tahun 2018. Manakala, peratus perubahan ekspor keluaran kayu menunjukkan peningkatan semula iaitu dari negatif 2,6% meningkat menjadi negatif 1,05%.
Nama saya Khu Suyuan, nombor matrik 292-244. Saya akan menjelaskan arah-arah ekspor keluaran kayu selepas COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah ekspor keluaran kayu mengalami peningkatan sebanyak 307 juta, iaitu daripada 15.777 juta meningkat kepada 16.084 juta. Pada tahun 2021, ekspor keluaran kayu Malaysia meningkat dalam keadaan yang perlahan, iaitu sebanyak 471 juta daripada 16.084 juta meningkat kepada 14.555 juta pada tahun 2021. Ekspor keluaran kayu Malaysia berjumlah 18.122 juta, iaitu nilai terbesar selepas COVID-19, iaitu antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Graf yang tersebut menunjukkan peratus perubahan ekspor keluaran kayu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah ekspor keluaran kayu mengalami peningkatan sebanyak 1.94%. Pada tahun 2021, ekspor keluaran kayu Malaysia meningkat dalam keadaan yang perlahan, iaitu sebanyak 2.93%. Manakala peratus perubahan yang paling besar ialah meningkat sebanyak 9.47% pada tahun 2022. Kesimpulannya, jumlah ekspor keluaran kayu Malaysia dibuktikan telah berlaku peningkatan selepas COVID-19, iaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Saya Koli E dengan nombor matrik 292276 akan menjelaskan tentang kesan pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia terhadap ekspor kayu balak di Malaysia. Setelah meneliti data dari tahun 2017 hingga 2022, kami mendapati ekspor kayu balak di Malaysia semakin meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Walaupun ekspor kayu balak menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2018, tetapi ia meningkat dengan sekata selepas tahun 2018. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa pandemik COVID-19 tidak menjejaskan ekspor kayu balak di Malaysia, tidak kira sebelum atau selepas pandemik COVID-19 melanda. Berikut adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan ekspor kayu balak di Malaysia sama ada sebelum atau selepas pandemik COVID-19. Yang pertama ialah permintaan pasaran luar negara yang stabil. Walaupun pandemik COVID-19 mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara, tetapi permintaan untuk kayu balak tetap stabil di beberapa pasaran utama. Beberapa negara terus memerlukan kayu balak untuk pembinaan industri perkayuan dan sektor-sektor lain. Permintaan yang stabil ini membantu Malaysia untuk terus mengekspor kayu balak. Seterusnya adalah penyesuaian operasi industri. Industri kayu balak di Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan operasi mereka dengan protokol keselamatan dan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan, mereka dapat melanjutkan operasi mereka dan memenuhi permintaan ekspor yang lebih banyak. Yang ketiga ialah permintaan produk perabot dan renovasi. Di beberapa negara, terdapat peningkatan dalam permintaan untuk produk perabot dan renovasi rumah semasa pandemik. Ini mungkin disebabkan oleh orang yang lebih banyak berada di rumah dan ingin meningkatkan lingkungan rumah mereka. Permintaan ini turut memberi impak positif kepada permintaan kayu balak dan peningkatan ekspor. Selain itu, peningkatan ekspor kayu balak di Malaysia juga disebabkan oleh peluang pasaran alternatif. Walaupun terdapat kesan-kesan negatif dari pandemik COVID-19, terdapat juga peluang pasaran baru yang muncul. Beberapa negara mungkin beralih ke sumber bekalan kayu balak alternatif akibat pembatasan penghantaran dari negara-negara lain. Malaysia dengan keupayaan untuk menyediakan kayu balak berkualiti
dapat memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan ekspor. Akhir sekali, ketersediaan bekalan dan permintaan dalam negeri yang berkurangan juga menyebabkan peningkatan ekspor kayu balak di Malaysia. Pandemik COVID-19 juga dapat menyebabkan pengurangan bekalan dan permintaan kayu balak dalam negara. Ini mungkin mendorong lebih banyak pengeluar kayu balak di Malaysia untuk mengarahkan bekalan mereka ke pasaran ekspor untuk menjaga kelangsungan operasi mereka. Nama saya Lo Yumei, matric number adalah 292226. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor keluaran kayu. Antara langkah untuk meningkatkan ekspor keluaran kayu ialah kerajaan perlulah meningkatkan sumber bahan mentah. Hal ini dikatakan demikian kerana selama ini ekspor keluaran kayu bergantung kepada hutan asli. Nilai ekspor keluaran kayu akan menurun kerana hutan asli akan mengambil masa yang panjang untuk mengekspor keluaran kayu ke negara-negara lain. Oleh sebab itu, kerajaan perlu melaksanakan pelbagai cara supaya tidak bergantung kepada sumber hutan dan sebaliknya perlu ada sumber bahan mentah alternatif. Sebagai contohnya, kerajaan perlulah menggunakan semula matang pokok kelapa sawit untuk dijadikan produk kayu kawian termasuklah perabot. Hal ini akan menyebabkan negara-negara yang memerlukan kayu-kayu untuk menjadi perabot akan mengekspornya. Selain itu, kerajaan perlulah meningkatkan otomasi proses perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak perkilangan dan pemproses kayu yang bergantung kepada tenaga kerja di dalam operasi mereka. Kilang yang menggunakan tenaga kerja akan mengambil masa yang panjang kerana keupayaan mereka adalah terhad. Oleh sebab itu, kerajaan perlulah meningkatkan produktiviti melalui otomasi dan pendigitalan serta mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja. Hal ini kerana ekspor keluaran kayu melalui otomasi akan mempercepatkan proses dan dapat mengekspor keluaran kayu dengan kuantiti yang banyak berbanding dengan tenaga kerja. Akhir sekali, pihak kerajaan juga perlulah meningkatkan kemahiran kaki tangan. Peningkatan kemahiran kaki tangan akan menyebabkan tugas dijalankan dengan cepat. Sebagai contohnya, kerajaan boleh menyediakan pelbagai program serta latihan berkaitan dengan menggunakan mesin-mesin untuk kaki tangan. Apabila kaki tangan mempunyai kemahiran, mereka akan memendekkan masa untuk menghasilkan ekspor keluaran kayu dan menghasilkan kuantiti yang banyak. Hal ini akan menyebabkan ekspor keluaran kayu meningkat. Nama saya Kan Yujie dan nombor matrik saya ialah 292313. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kajian ini telah mendapati bahawa perbezaan antara jumlah ekspor keluaran kayu Malaysia sebelum COVID-19 dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan selepas COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sebelum COVID-19, jumlah ekspor keluaran kayu Malaysia telah menunjukkan bahawa menurun secara berterusan, manakala jumlah ekspor keluaran kayu Malaysia meningkat selepas COVID-19 secara berterusan. Walau bagaimanapun, peratus peningkatan bagi ekspor keluaran kayu Malaysia menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dan peratus peningkatan ekspor keluaran kayu Malaysia menunjukkan menurun pada tahun 2017. Oleh itu, COVID-19 telah membawa banyak kesan secara dramatik kepada negara kita, tetapi tidak menjejaskan ekspor keluaran kayu Malaysia antara sebelum dan selepas COVID-19. Selain daripada itu, terdapat faktor-faktor berikut mungkin menyumbangkan peningkatan ekspor kayu balak di Malaysia ialah permintaan pasaran luar negara yang stabil, penyesuaian operasi industri, permintaan produk berabot dan renovasi, peluang pasaran alternatif dan ketersediaan bekalan dan permintaan dalam negeri yang berkurangan. Jadi, faktor-faktor tersebut akan dipengaruhi semasa pandemik COVID-19, tetapi ia juga perlu mengikut situasi dari semasa ke semasa. Akhir sekali, terdapat langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor keluaran kayu iaitu meningkatkan sumber bahan mentah, meningkatkan otomasi proses perniagaan dan meningkatkan kemahiran kaki tangan. Kita mengharapkan langkah-langkah ini dapat membantu negara kita untuk meningkatkan nilai ekspor keluaran secara berterusan dalam masa depan.